InsyaAllah. Testing. Cubaan satu. InsyaAllah kita buka kuliah kita pada malam ini dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala al-kiram ashab rizam syaikhul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman yunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ya'muru masajidallah man amana wal yawmil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa'asa ulai yakunu minal muhtadin. Yang bermaksud hanya saja orang-orang yang memakmurkan rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, itulah orang-orang yang beriman dengan Allah. May yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Yang bermaksud barang siapa dikehendaki Allah taala akan kebajikan, nescaya diberikan fahaman di dalam agama. Yang mati semulakan tuan-tuan imam, seterusnya tuan-tuan Bilal, kemudian pengurusi masjid, datang kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, sidang jemaah, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji tersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan rahmat daripada Allah sekali lagi kita dapat bersama tuan-tuan. Ini kira malam terakhirlah sebelum Ramadan, kuliah terakhir sebelum Ramadan, dan insya-Allah mungkin 23 bulan kita akan masuk untuk Ramadan yang pertama lah, insya-Allah. Dan Allah Ta'ala memanjangkan umur kita, dapatlah kita bertemu dengan Ramadan yang tidak berapa lama lagi, insya-Allah. Tuan-tuan. Baik, malam ni kita sambung. Masih lagi dalam pembincangan bait syair yang ke-61. Itulah sifat yang jaiz ataupun sifat yang harus bagi Rasul, di mana dalam syair disebutkan bahawa wajaizun fi haqqihim kal aqli wa kal jima'i lin nisa'i fil hilli. Dan harus pada hak mereka pada Rasul itu seumpama makan, dan harus pada hak mereka itu pada Rasul seumpama makan, kal aqli, dan wakal jima', dan seperti bersetubuh, bersetubuh lin nisa', kepada perempuan-perempuan di dalam keadaan halal, fil hili, dalam keadaan halal. Baik, kita berada di muka surat 316, betul ya? 316. Seorang pun tak bagi kitab. Baguslah tu. Bagus sangat, tak bagi kitab. Baik. Yang buat kitab tak ada. Yang ngaji buat kitab tak ada.
Tak apalah tuan-tuan, dengarlah. Mudah-mudahan dapat manfaat bersama insya-Allah. Dan balik rumah nanti tengoklah balik kitab tu. Kalau boleh hafal, hafal lah. Lagi baik. Baik. Jadi apa kata sebagai ulama, dia kata ya sa'ili an Rasulillah kaifa saha. Ya sa'ili an Rasulillah kaifa saha. Wasahhu min kulli qalbin ghafilillah. Ghafilillah. Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha. Amma siwallahi fata'zimu lillah. Fata'zimu lillah. Ni saya kata sebagai ulama syair ini, tapi dia tak sebutlah siapa yang karang syair ini. Dia kata apa? Wahai orang bertanya, wahai orang bertanya kepadaku, ya sa'ili, wahai orang bertanya kepadaku, an Rasulillah, tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa saha, bagaimana dia boleh lalai? Kaifa saha, bagaimana dia boleh lalai? Wasahmu min kulli qalbin ghafilillah, sedangkan kelalaian itu adalah daripada tiap-tiap hati yang lengah. Tiap-tiap hati yang lengah dan suka bermain-main. Wasahu min kulli qalbin la inlah, lam alif ha gulunglah lah kita. Tiap-tiap hati yang lengah dan juga suka bermain-main. Qad ghaba an kulli syai'in sirruhu fasaha, sungguh telah lenyap dari segala sesuatu itu rahsianya, maka dia pun lalai. Fasaha, maka dia pun lalai. Amma siwallah, daripada apa yang selain daripada Allah Ta'ala, ta'zimu lillah, kerana peragungan itu adalah untuk Allah Ta'ala. Kerana peragungan itu adalah untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi bait syair ini sebenarnya adalah sambungan daripada di atas, daripada atas kan. Baik, kemudian ada pun lupa, nisyan. Nisyanun lupa, maka dia tertegah pada perkara-perkara balariyah. Ada pun lupa. Lupa mana di sini dia lupa ada dua, satu sahun, satu nisyanun. Satu sahun, satu nisyanun. Jadi ada pun lupa dalam bentuk nisyanun. Nisyanlah. Nisyan ni, lupa ni lebih besar lah berbanding dengan sahun. Sahun ni lupa sikit je. Contoh lupa dalam solat. Lupa dalam solat kan, itu dikatakan sahun lah. Sebab namanya sujud sahwi. Kenapa sujud sahwi? Kerana lupa sekejap, lepas tu ingat balik. Okey? Itu dikatakan sujud sahwi. Nisyan ni skopnya lagi luas lah. Adapun lupa ataupun nisyan, maka dia tertegah pada perkara-perkara balariyah sebelum penyampaiannya, baik perkara itu qauliyah ataupun fi'liyah. Perkara balariyah ni maknanya dia ungkapan daripada perkataan balarah, ungkapan daripada kata-kata balarah, pemasuk balarah. Balarah itulah ilmu yang kita belajar dalam tu ada 3 ilmu kan. Satu ilmu ma'ani, satu ilmu bayan, dan juga satu ilmu badi'. Ilmu ma'ani, ilmu bayan dan badi'. Jadi ketiga-tiga ilmu dikatakan sebagai balarah. So apakah dikatakan balarah? Balarah maksudnya kebaikan, cantik, bagus, mutu yang baik, dan sampai kepada kemuncak sesuatu. Itu dikatakan balarah. Kalau kita belajar mubalarah, antara benda yang kita jumpa pada permulaan ialah fasahah dengan balarah. Fasahah dengan balarah. Fasahah maksudnya maknanya terang, jelas, zahir, bersih, suci. Itu dikatakan fasahah. Kemudian balarah. Balarah ni biasanya menunjukkan pada kecantikan bahasa lah. Kecantikan bahasa, kebagusan bahasa. Dalam Quran banyak perkataan-perkataan yang berbentuk balarah.
Seperti kalimat-kalimat majas, sebut juzuk dikenaki kul, sebut dal dikenaki madlul, disebut kata kul dikenaki juzuk, sebut sesuatu dikenaki sesuatu benda yang lain. Itu dia katakan sebagai salah satu daripada balaghah. Balaghah termasuklah khabar, insya, talab, tuntut, itu dikatakan pun balaghah juga. Itu yang termasuk dalam ilmu ma'ani. Ilmu ma'ani, yang mana ilmu ma'ani ni tadi antara perkara yang terdapat dalam ilmu ma'ani. Baik. Jadi apa yang terdapat dalam ilmu ma'ani, contohnya ialah khabar. Kemudian khabar tu banyak jenis khabar lah. Kemudian dia ada khabar ibtidai, ada khabar talabi, ada khabar ingkari. Lepas tu insya. Lepas tu ada pembahasan berkenaan insya, amar dan sebagainya. Kemudian ilmu bayan. Ilmu bayan tu ada tasbih tu. Tasbih, tamsil, musyabbah bi, wajah syabah, majaz, hakikat majaz, isti'arah. Dia ada isti'arah asliyah, isti'arah tabiyah, dia ada isti'arah makniyah, ada isti'arah tabi'iyah. Banyaklah pembahagian-pembahagiannya. Kalau badik pula ada dua pembahagian, iaitulah muhsanat lafziyah dan muhsanat maknawiyah. Muhsanat lafziyah dan juga muhsanat maknawiyah. Antaranya ialah jinas, iktibas, sajak, tabak, mukabalah, tauriyah, husnul ta'lil. Banyaklah pembahagian ilmu badik. Tuan-tuan, ketika saya mengaji UKM dulu, saya punya latihan ilmiah saya memang saya tulis dalam bahasa ilmu badik. Pembahasan berkenaan ilmu badik lah. Untuk latihan ilmiah, untuk dapatkan degree untuk bahasa Arab dan juga tamadun. Baik, insya-Allah. Kita lihat semula. Adapun lupa atau nisyan, maka dia tertegah pada perkara-perkara balaghiyah tadilah. Mana perkara-perkara yang berbentuk balaghiyah. Kataan yang mendalam maknanya, cantik, kan? Sebelum penyampaiannya. Baik perkara itu dalam bentuk qauliyah, perkataan, ataupun fi'liyah, perbuatan. Maka qauliyah adalah seperti berikut. Seperti Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Al-jannatu uiddat lil muttaqin. Syurga itu disediakan bagi orang yang bertakwa. Jadi ayat ini termasuk dalam perkara balaghiyah jugalah. Kalau kita tukar ayat ni pun boleh. Lil muttaqina uiddat lil lil muttaqin, lil muttaqin ataupun al muttaqun uiddat al jannah. Orang bertakwa itu disediakan baginya syurga. Atau kalau putar cakap al jannatu uiddat lil muttaqin. Syurga disediakan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lah. Ini maknanya dia termasuk dalam perkara balaghiyah jugalah. Sedangkan yang fi'liyah, perbuatan. Kan balaghiyah yang dalam bentuk perbuatan adalah seperti solat duha. Jika Allah Ta'ala telah merintahkan mereka untuk mengerjakannya agar menjadi turutan orang, maka tidaklah boleh lupa terhadap tiap-tiap dari keduanya. Keduanya yang bentuk balaghiyah, qauliyah dan fi'liyah tadi, sebelum menyampaikan yang pertama dengan ucapan dan yang kedua dengan secara perbuatan. Adapun sesudah menyampaikan, maka bolehlah lupa terhadap apa yang telah disebutkan Allah Ta'ala tadi. Jadi mana selagi mana belum disampaikan, selagi mana itu tidak akan ada lupalah. Tidak akan ada lupalah kepada para nabi dan para rasul. Jadi bila dah disampaikan itu boleh jadi terlupa.
Bila dah sampaikan, boleh berlaku lupa bila dah disampaikan. Tapi sebelum disampaikan, tidak boleh berlaku lupalah kepada para nabi dan para rasul. Habis ada nabi yang lupa tu macam mana? Dan kita tengok nantilah. Contohnya Nabi Yusa. Nabi Yusa kan pernah terlupa ketika dia dengan Nabi Khidir. Ketika dia dengan Nabi Khidir dengan tujuan untuk ketika Nabi Musa dengan Nabi Yusa dalam perjalanan nak cari Nabi Khidir, nak berguru dengan Nabi Khidir, tapi mereka terlupa ikan dia tu. Ikan dia terlupa kan? Ikan tu dia melompat keluar kan? Yang mana tempat dia melompat itulah sebenarnya tempat kalau nak cari Nabi Khidir, kat situlah tempat dia. Tapi mereka telah terlupa ikan tu telah melompat. Nabi Yusa telah terlupalah. Jadi mereka berjalan terus. Sampai ada tempat, akhirnya mereka ingat balik. Oh, ikan tadi dah terlompat keluar. So macam mana terlupa macam tu? Baik. Mengenai lupa yang disimbolkan oleh syaitan. Maka mustahillah atas mereka kerana tidak ada jalan bagi syaitan itu untuk menggoda mereka. Nampak? Lupa yang ditimbulkan oleh syaitan, maka mustahillah atas mereka para nabi dan para rasul. Kerana apa? Kerana tiada jalan bagi syaitan untuk menggoda mereka. Sedangkan ucapan Nabi Yusa yang tersebut dalam Quran. Nabi Yusa ya waw sin ain shim ain Yusa. Perkataan Nabi Yusa, dia kata wama ansanihu illa syaitan. Dia kata wama ansanihu illa syaitan. Surah Al-Kahfi ayat 63. So macam mana? Yang maksudnya apa? Dan tidaklah yang membuatkan aku lupa kecuali syaitan. Jadi Nabi Isa telah terlupa. So macam mana? Dan tidaklah membuatkan aku lupa melainkan syaitan. Maka itu adalah kerana tawaduknya, dia kata. Tawaduk minhu, dia kata. Jadi dia lupa itu kerana tawaduk dia. Atau kerana itu sebelum kenabiannya. Dan sebelum dia mengetahui keadaan dirinya. Jadi boleh jadi dia terlupa itu sebelum kenabian, sebelum dilantik sebagai nabi. Ataupun boleh jadi dia terlupa itu kerana sifat tawaduk dia. Terhadap dirinya. Atau kerana sebelum nabi dilantik sebagai nabi, ataupun sebelum dia mengetahui keadaan dirinya. Sebelum dia tahu keadaan dirinya macam mana. Okey? Maka dia pun terlupalah. Dan kalau tidak seperti itu, maka kelupaannya itu adalah tergolong dalam rahmat. Wa ila fahuwa rahmani. Kalau tidak, dia ini merupakan rahmat. Dengan persaksian ayat selepasnya. Ayat selepasnya tuan-tuan, zalika ma kunna nabghi. Zalika ma kunna nabghi. Inilah tempat yang kita cari. Inilah tempat yang kita cari. Yang mana ikan tadi mereka dah melompat keluar. Di pertemuan dua laut tu. Di antara pertemuan dua laut kan mereka nak berguru, nak cari Nabi Khidir. Jadi mereka dibekalkan dengan ikan. Kalau ikan tu melompat keluar kat tempat situ, maka kat situlah Nabi Khidir. Entah macam mana, mereka terlupa ikan tu dah melompat keluar. Jadi mereka berjalan teruslah. Mereka jalan terus. Tiba-tiba mereka teringat, ikan tadi dah melompat. Maka Musa kata, kat mana lompat tadi? Kesiasnya tompet jom patah balik. Patah balik. Jadi akhirnya mereka berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalatu wassalam. Dan mereka minta pada Nabi Khidir untuk berguru dengan Nabi Khidir. Nabi kata, tak payahlah kau pergi balik lah. Dia kata, apa nak guru dengan aku? Kau takkan boleh sabar dengan aku. Tak Nabi Khidir, kami akan sabar, insyaAllah kami akan sabar. Jadi akhirnya tak sabar kan. Itu yang berlakulah.
kepada Nabi Musa alaihissalam wassalam, tuan. Baik. Kemudian dan mengenai godaan syaitan kepada Adam pula macam mana? Kan syaitan menggoda Nabi Adam sehinggalah timbulnya waswas pada Nabi Adam. Waswasatu syaitanil Adam bitamsili zahiri wal mamnu laibaha bimawatinihim. Dia kata. Dan mengenai godaan syaitan kepada Nabi Adam alaihissalatu wassalam, maka itu adalah dengan tamsil zahiri. Tamsilan dalam bentuk zahir. Dikatakan tamsil zahiri. Yang ini sekadar perumpamaan menurut kepada pandangan zahir sahaja. Sedangkan yang tertegah itu adalah godaan syaitan terhadap batin-batin mereka, dia kata. Jadi batin-batin mereka tak pun tertipu dengan syaitan. Yang tertipu tu zahirnya sahaja, kata pengarang. Yang tertipu tu zahir saja. Kenapa? Kerana mustahil orang kata Nabi ni ditipu kan. Nabi ni ditipu oleh syaitan. Dia seorang Nabi, mana boleh ditipu oleh syaitan. Tapi apa yang berlaku? Yang kita biasa dengar, syaitan telah berjaya menipu Nabi Adam dengan Siti Hawa. Sehingga akhirnya mereka makan buah kuldi. Sehingga akhirnya mereka dicampakkan daripada syurga, dikeluar daripada syurga. Betul kan? Kisah itu yang popular, yang biasa kita dengar lah. Tapi kalau kita ikut pada pandangan daripada kitab Tauhid ni pula, dia kata, yang tipu tu tamsil dalam bentuk zahiri, perumpamaan menurut pandangan zahir saja. Sedangkan yang tertegah itu adalah godaan syaitan terhadap batin. Jadi mustahillah batin mereka itu ditipu oleh syaitan. Di samping itu pula, kan, perkara itu berlaku ataupun terjadi memang dah tertulislah di azali. Memang tertulis di azali. Sebab apa? Kerana manusia ini mesti hidup di dunia. Mesti hidup di dunia, bukan hidup dalam syurga. Hidup dalam syurga besok dah berlaku kematian, kebangkitan semula, barulah masuk syurga atau neraka. Selagi mana belum berlaku kiamat, so kita semua kena hidup di dalam dunia, alam dunia ini. Jadi benda tu memanglah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Boleh. Jadi sebagai kesimpulannya, maka boleh atas zahir mereka apa-apa yang boleh atas manusia daripada perkara-perkara yang tidak membawa kepada kekurangan. Okey, perkara-perkara yang tak berkekurangan pada sifat para nabi dan para rasul. So benda tu tak ada masalah. Tak ada masalah lah. Asalnya tidak akan berkekurangan pada sifat mereka. Adapun batin-batin mereka, maka dia tersucikan daripada yang demikian. Hal kerana keadaannya sentiasa berhubung dengan Tuhan mereka. Jadi mustahil dia punya batin-batin mereka itu tergoda ataupun tertipu dengan syaitan. Sedangkan hati dan batin mereka sentiasa kuat ikatan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Takkanlah para nabi dan para rasul ini tidak ada kekuatan ikatan mereka dengan Allah Taala. Sudah tentulah kuat ikatan mereka dengan Allah Taala. Jadi mustahillah mereka tertipulah. Jadi kata para ulama, yang tertipu itu zahir sahaja. Di samping itu untuk melaksanakan segala qada dan qadar Allah Subhanahu Wa Taala yang telah pun tertulis di azali. Yang mana manusia ini mesti hidup di dalam dunia, bukan duduk dalam syurga. Selagi belum kiamat, kita semua berhidup dalam dunia. Ya, dunia yang fana inilah. Baik, kemudian di dalam kitab Al-Minan terdapat keterangan bahawa Ma'ruf Al-Qurhi, ada nama seorang ulama, Ma'ruf Al-Qurhi. Dia ni salah seorang daripada ulama tasawuf. Nama sebenarnya Ma'ruf bin Fairuz Al-Qurhi, Abu Mahfuz, ahadun a'lamul mutasawwifina. Dia salah seorang daripada orang yang alim berkenaan ilmu tasawuf.
kana min mawali Imam Ali Ridha. Dia ni ada kaitanlah dengan Imam Ali Ridha. Tuan-tuan, itu ya namanya itulah Ma'ruf Al-Qurhi. Dia kata apa? Aku sudah 30 tahun di dalam penghususan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak pernah aku keluar. Cantik sekali cakap. Dia kata aku sudah 30 tahun di dalam penghususan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata li salasuna sanah fi hadratillah taala ma harajtu wa ana ukallimu Allah wan nasu yazunnu anni ukallimuhum. Dia kata apa? Bagi aku dah 30 tahun aku berada dalam hadratullah. Ma harajtu, tiada aku keluar. Wa ana ukallimullah, dan aku berbicara dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Wan nasu yazunnu, dan manusia menyangka anni ukallimuhum. Mereka menyangka aku bercakap dengan mereka. Mereka menyangka aku bercakap dengan mereka, sedangkan aku sebenarnya berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Wa ana ukallimullah wan nas yazunnu anni ukallimuhum. Aku sebenarnya berbicara dengan Allah, sedangkan manusia menyangka aku berbicara dengan mereka. Dia kata. Inilah Al-Ma'ruf Al-Qurhi ni. Tapi kalau zaman sekarang ni, kalau cakap-cakap macam ni silap-silap kena tangkap. Silap-silap kena tangkap. Okey. Dia nak cakap tu pun kena berlapik lah. Berlapik lah, tengoklah orang keadaan macam mana. Kan orang yang kita nak cakap tu. Kalau setakat orang biasa, takut nanti akan jadi fitnah pula. Orang fitnah lah kalau kita cakap macam ni. Baik. Dia kata apa? Maka aku bicara dengan Allah Ta'ala, sedangkan manusia menyangka aku bicara dengan mereka. Maka kalau begini keadaan salah seorang pengikut, lantas bagaimana dengan sekalian Nabi? Khususnya pemimpin mereka yang agung itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pengikut pun macam tu, dia punya derajat atau kedudukannya macam itulah. Sebagaimana pula dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah tintilah makam Nabi itu lebih tinggilah. Cuma jangan jadi fitnah lah. Jadi fitnah kan satu hal pula. Kan? Alright. Kemudian kita masuk bait syair yang ke-62. Wa jami'un ma'nal ladzi takarrara syahadatul islami fatrahil mira. Wa jami'un ma'nal ladzi takarrara syahadatul islami fatrahil mira. Maksudnya, dan sesuatu yang mengumpulkan akan makna yang telah tetap adalah dua kalimah syahadah yang menunjuk atas Islam. Maka lemparkanlah perdebatan itu, dia kata. Maka lemparkanlah perdebatan itu. Apa maksud lempar tu? Kita tengok ni lah. Baik Wa jami'un ma'nal ladzi takarrara syahadatul islami fatrahil mira. Dan sesuatu yang mengumpulkan akan makna yang telah tetap adalah dua kalimah syahadah. Yang mana dua kalimah syahadah tadi menunjukkan di atas Islam. Maka lemparkanlah perdebatan itu. Jadi apa kata musannif? Tak kala musannif telah mentafsil apa-apa yang wajib, apa-apa yang mustahil, apa-apa yang harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala, serta apa-apa yang wajib, maka sekalian mustahil dan harus pada sekalian Rasul, maka menyebutlah ia akan sesuatu yang mengandungi perkara-perkara itu. Maka dia akan menyebutlah satu perkara yang mengandungi akan makna-makna tersebut. Yang dimaksud dengan makna ini ialah pada perkataan musannif, maksudnya adalah semua akidah-akidah keimanan dalam perkara yang kembalinya kepada uluhiyah dan nubuwah, baik daripada segi wajib, mustahil ataupun harus. Jadi yang dimaksud dengan makna tadi kan, wa jami'un ma'nal ladzi takarrara. Jadi yang dimaksud dengan makna pada perkataan ma'nal ladzi takarrara
adalah semua akidah-akidah keimanan kepada Allah Ta'ala, keimanan pada Rasul. Ya, dia kata, mana perkara yang kembali kepada uluhiyah, ketuhanan dan juga nubuwah, kenabian. Baik sama ada segi wajib, mustahil ataupun jaiz harus. Okey. Kemudian perkataan musannif dengan syahadata Islam. Syahadata Islam. Dua kalimah syahadah yang menunjukkan tentang Islam. Artinya adalah dua kalimah syahadah yang menunjuk atas Islam. Maka idafat itu ialah idafat dal lil madlul. Min idafatid dal lil madlul. Persandaran antara dal yang menunjuk lil madlul yang kena tunjuk. Yang menunjuk bagi yang kena tunjuk. Mana yang menunjuk dal syahadata. Dua kalimah syahadah. Madlul dia yang kena tunjuk Islam. Yang kena tunjuk Islam lah. Min idafatid dal lil madlul. Maka persandaran dua kalimah syahadata Islam. Syahadah ini makna termasuk dalam mudhaf. Al-Islami mudhafun ilaih. Setiap mudhafun ilaih ikut kepada mudhaf. Setiap mudhafun ilaih adalah berbaris di bawah. Syahadatani mudhaf. Asalnya syahadatani. Syahadatani al-Islam. Jadi dibuangkan nun. Jadi syahadata saja. Jadi nun telah dibuang. Sebab apa? Kerana disandarkan dengan kalimat al-Islami. Jadi syahadata tu mudhaf, al-Islami mudhafun ilaih. Okey. Yang syahadata ni dia termasuk dalam dalun. Mana yang menunjuk. Mana Islami ialah madlul. Mana idafah itu ialah idafah dalil madlul. Idafah persandaran di antara yang menunjuk di atas yang kena tunjuk. Okey. Baik, kemudian dua kalimah syahadah yang merupakan sebab dalam Islam. Jadi boleh kita juga terjemahkan dua syahadah tadi ialah dua syahadah yang merupakan sebab dalam Islam. Sebab seorang itu diakui sebagai Islam, maka dia kena ada syahadah. Dua kalimah yang merupakan sebab dalam Islam. Maksudnya tanpa dua syahadah maka dia tidak boleh disebahkan sebagai orang Islam. Bila dia ada syahadah, maka dia terikat dengan Islam. Dia terikat dengan Islam. Bila dah terikat dengan Islam, dia tak boleh buat sesuka hati dia lah. Dia tak boleh makan benda yang haram, tak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh merompak, tak boleh itu macam-macam lagi lah. Hasad dengki. Sebab apa? Dua kalimah syahadat ini dia merupakan sebabnya kepada Islam. Jadi idafat itu adalah idafat min idafatis sebab lil musabbab. Idafah mana persandaran sebab bagi musababnya. Sebab dan bagi yang disebabkan. Okey, mana yang sebab dia? Iaitulah syahadata ni. Sebab Islam ialah musabab dia. Jadi kemudian yang ketiga, jadi mana ada tiga idafat di sini. Yang pertama tadi idafat. Jadi kalimat syahadatan Islam ni dia ditimbulkan situ tiga idafat. Tiga jenis persandaran. Yang pertama idafah dan lil madlul. Yang kedua idafat iaitulah sebab lil musabbab. Sebab lil musabbab. Yang ketiga, kita tengok yang ketiga pula. Dua kalimah yang merupakan bahagian teragung dari yang dinamakan Islam. Berdasarkan Islam itu adalah tersusun daripada 5 rukun. Yang tersebut dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunya Islamu ala khamsin, syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaum Ramadan. Islam itu dibina di atas 5 perkara. Pertama syahadah, yang kedua sembahyang, kan? Yang ketiga sunaikan zakat, yang keempat berpuasa, yang kelima tunaikan haji. Jadi maka idafat itu ialah idafat yang ketiga pula, iaitulah min idafatil kul, idafatil juzuk lil kul. Makna persandaran juzuk bagi kul. Juzuk ni satu benda kecil, kul ni benda besar. So mana dia punya juzuk tu? Syahadatani. Syahadatani ini adalah juzuk daripada Islam. Syahadatani, dua kalimah syahadat tu merupakan juzuk kepada Islam. Islam ni adalah kul dia.
Kul lah benda yang luas kan. Luas. Benda besar, benda yang luas. Okey, mana dia punya juzuknya? Syahadatani. Salah satu daripada juzuk Islam tu ialah syahadati. Ada tak lagi juzuk Islam? Ada. Banyak juzuk Islam. Contohnya solat pun termasuk dalam juzuk Islam. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Kita dah dekat puasa ni. Jadi puasa pun salah satu daripada juzuk Islam. Kemudian zakat pun termasuk dalam juzuk Islam juga. Haji pun termasuk juzuk Islam. Berbuat baik kepada dua bapa pun termasuk Islam juga. Okey, mulakan perkataan yang baik. Cakap benda-benda baik. Jangan cakap benda kotor pun Islam juga. Jadi skop Islam ni luas. Jadi benda-benda item-item tu termasuk dalam kategori juzuk Islam. Abi Islam tu siapa? Islam tu kul dia. Skop yang lebih besar adalah Islam. Okey? Itu dikatakan sebagai idafatul juzuk lil kul. Mana pesandaran juzuk kepada kul. So maknanya syahadata Islam ni dekat situ timbulnya 3 idafat, 3 pesandaran lah. 3 pesandaran. Iaitu pesandaran yang pertama tadi, pesandaran dal lil madlul, tunjuk bagi yang kena tunjuk. Yang kedua, idafat sebab lil musabbab, sebab bagi yang kena sebab. Dan yang ketiga, idafat juzuk lil kul, pesandaran juzuk bagi kul. Jadi syahadatan ni adalah juzuk, sedangkan Islam tu ialah kul dia. So mana ada 3 pesandaran yang terbit daripada kata-kata syair tadi. Syahadat Islam fathul mira wa jami'un ma'na allazi taqarrara. Syahadat Islam fathul mira. Jadi syahadat Islam ni rupa-rupanya ada pembahasannya, tuan-tuan. Boleh, tuan-tuan? Boleh? Dan yang mengumpulkan bagi akidah yang terdahulu itu hanyalah makna dari 2 kalimah syahadah, bukan lafaznya. Dan yang mengumpulkan bagi akidah yang terdahulu itu hanyalah makna daripada 2 kalimah syahadah itu, bukan lafaznya. Kerana makna 2 kalimah syahadah itu yang luas pembahasannya. Mara ulama-ulama kadang-kadang bahas tentang 2 kalimah syahadah sampai panjang lebar kan. Panjang lebar berkenaan 2 kalimah syahadah tu kan. Malah kadang-kadang kitab pula berkenaan 2 kalimah syahadah saja. Jadi maka perkataan musannaf pada bait itu adalah dengan membuang mudhaf, berbuang mudhaf yang takdirnya makna syahadatul Islam. Makna syahadatul Islam. Maknanya rupanya mudhafnya telah dibuang. Mudhafnya telah dibuang. Habis syahadatani Islam. Jadi syahadatani ialah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yang pertama, Islam ni mudhafun ilaih yang kedua. So mana ada 2 mudhaf ilaih. Jadi maknanya mudhaf tu dah dibuang. Syahadatani mudhafun ilaih yang pertama. Okey, Islam mudhafun ilaih yang kedua lah. Mana ada 2 mudhafun ilaih. Okey. Kemudian pembahasan la ilallah. Nanti barulah jumpa pembahasan la ilaha illallah ni. Nanti kita tengok insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah perbincangan kita malam ni insya-Allah. Mudah-mudahan kita fahamlah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna 'ilman nafi'a wa yaqinan sadiqan wa 'alam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira. Wasiyana fatai alim lana qulubana binuri ma'rifataka wa ta'ala al-arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din. Allahumma ja'al hadza jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqal ma'suma. Allahumma barik lana fi Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. وبلغنا رمضان يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.